KPM. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Saya mengharapkan kita semua masih berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Apakah definisi mengambil hati? Okay? Mengambil hati ini adalah apabila keadaan ataupun perkara yang menyenangkan diri individu ataupun seseorang, yang menyebabkan mereka akan rasa seronok, gembira, rasa bahagia. Jadi jika mereka ini diberi kebahagiaan sebegitu, rasa seronok, rasa gembira, maka mereka akan lebih bahagialah. Tetapi sekiranya di sebaliknya, mereka dibiarkan, jadi mereka akan rasa terabai, jadi mereka rasa tak seronok, tak gembira dan sebagainya. Sebagai contoh, jika anak-anak lepas makan, contohnya anak-anak basuh pinggan, jadi mungkin ibu bapa mengambil hati anak-anak ni dengan masak-masakan kegemaran mereka. Jadi keadaan ini pun sudah memadai untuk memberi satu keseronokan atau satu kegembiraan kepada anak-anak. Baiklah, adakah sukar untuk mengambil hati anak-anak? Saya percaya ibu bapa lebih tahu karakter dan pribadi anak masing-masing. Sebenarnya banyak kaedah yang boleh digunakan oleh ibu bapa bagaimana untuk mengambil hati anak-anak. Kebiasaannya untuk mengambil hati anak-anak ini, dia akan lihat kepada karakter anak-anak itu sendiri. Kalau kita tengok anak pertama, anak kedua, anak ketiga, semua berbeza-beza karakter. Jadi dengan melihat karakter tersebut, maka ibu bapa juga secara tak langsung boleh mengambil hati anak-anak melalui karakter anak-anak mereka sendiri. Nak menjawab bahawa adakah sukar mengambil hati anak-anak, semuanya bergantung kepada ibu bapa itu sendiri. Sebenarnya untuk mengambil hati anak-anak itu banyak cara, ada pelbagai pendekatan yang boleh digunakan. Jadi apabila ibu bapa sendiri tahu, kenal karakter anak-anak, maka ibu bapa lebih mudah untuk mengambil hati anak-anak, dan secara tak langsung tujuan ibu bapa mengambil hati anak-anak ni sudah tentulah supaya anak-anak ni akan mendengar ataupun akan menurut segala apa yang diminta ataupun dikehendaki ibu bapa. Jadi kesukaran ataupun tidak, pokok pangkalnya adalah bergantung kepada cara ataupun teknik ataupun pelaksanaan ibu bapa itu sendiri. Apakah kekangan yang mungkin dihadapi oleh ibu bapa apabila mengambil hati anak-anak? Yang pertama, jarak ataupun gap. Kalau kita tengok ibu bapa yang kurang komunikasi, kurang mengambil peduli, kurang mengambil perhatian pada anak-anak, menyebabkan anak-anak ni kurang selesa dengan ibu bapa. Dengan jarak yang ada itulah yang menyebabkan mereka rasa mereka ni tidak diambil tahu. Dan dengan jarak tersebut juga menyukarkan lagi ibu bapa untuk mengambil hati anak-anak jika ada keperluan lah. Bukan bermakna kita tidak ada border antara ibu bapa dengan anak-anak, tetapi bonding antara ibu bapa dengan anak-anak perlu diwujudkan dalam satu kekeluargaan. Yang kedua adalah membandingkan atau membezakan. Ibu bapa ni kadang-kadang kalau terlalu penat, kadang-kadang tidak perasan apa yang dilontarkan, apa yang diluahkan. Tapi apa yang paling ketara ataupun yang selalu ibu bapa ungkapkan ini, kebanyakannya mereka sering membandingkan antara diri anak sendiri dengan anak orang lain. Mungkin dengan anak kawannya, anak jiran, anak saudara mara. Mereka sering membandingkan kejayaan, kononnya anak sendiri kurang hebat berbanding dengan anak-anak orang lain. Sebagai contoh, janganlah kita suka membandingkan. Gunakan ayat yang mungkin kata, mama rasa mama suka
kawan anak mama yang masuk universiti. Tapi mama yakin kalau Angah belajar lebih rajin daripada itu, Angah pun boleh masuk universiti. Apa yang Angah nak, universiti apa pun akan masuk. So kat situ tidak ada perbandingan ataupun compare, membezakan antara anak sendiri dengan anak orang lain, tetapi ibu bapa memberi semangat kepada anak masing-masing. Yang ketiga, tidak peduli. Okey, tidak peduli ni kadang-kadang ibu bapa ni bila dalam keadaan penat, anak-anak, ibu bapa balik, anak mengadu sakit, kadang-kadang jatuh sikit pun mengadu, tapi ibu bapa tidak mempedulikan. Dia tidak memberi perhatian, sepenuh perhatian. Walaupun anak-anak ni sebenarnya dia punya lumrahnya, dia inginkan ibu bapa memberi perhatian kepada mereka walaupun benda yang simple. Maknanya bagi ruang. Kadang-kadang anak-anak ni bila ibu bapa biarkan, dia orang ni akan rasa bahawa mereka ni tertanya-tanya, adakah ibu bapa ni sayang ataupun tidak pada mereka. Lumrah memang anak-anak ni memang nakkan perhatian. Jadi apabila dipedulikan, tidak dilepaskan begitu, maka mudah untuk ibu bapa mengambil hati anak-anak ini. Seterusnya yang keempat adalah tidak seronok. Cuba ibu bapa tanya dengan anak-anak, adakah anak-anak kita seronok untuk hari ini? Kalau jawapannya teragak-agak, tergagap-gagap, seolah-olah macam ada satu unfinished, yang tidak lepas daripada anak-anak yang mungkin mengharapkan sesuatu keseronokan daripada ibu bapa mereka sendiri. Wujud dan keseronokan pada anak-anak supaya ibu bapa mudah untuk mengambil hati mereka. Dan yang terakhir, malu ataupun tak selesa. Keadaan ini kadang-kadang kita tengok bila ibu bapa tidak dibiasakan dengan dipedulikan ataupun diambil peduli, mereka akan ada rasa tidak selesa dan malu untuk berkongsi apa saja dengan ibu bapa. Jadi perkara ini sebenarnya perlu dipupuk daripada awal lagi. Kadang-kadang ibu bapa ni jarang berkomunikasi, jarang bertanya khabar, jarang bersembang, jarang bertanyakan jadual harian ataupun apa rutin yang dilakukan untuk seharian. Jadi apabila keadaan itu berlaku, anak-anak akan rasa terpinggir dan dia rasa segan untuk berkongsi dengan ibu bapa kerana mereka merasakan bahawa lebih baik berkongsi dengan orang yang yang memahami mereka daripada berkongsi dengan ibu bapa yang tidak pernah tanya apa sahaja tentang diri mereka. Jadi ada perasaan malu dan segan di situ. Jadi menyukarkan lagi sebenarnya ibu bapa untuk mengambil hati anak-anak ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bagaimana cara untuk mengambil hati anak-anak? Yang pertama, pelukan dan sentuhan. Kalau kita tengok, pelukan dan sentuhan ni adalah satu medium yang sangat penting dalam komunikasi. Selain daripada kita komunikasi lisan, ibu bapa juga perlu adanya komunikasi bukan lisan. Yang bukan lisan ini adalah di antaranya adalah pelukan dan sentuhan. Jadi bila anak-anak ni diberi pelukan, diberi sentuhan, jadi secara tak langsung anak-anak akan mudah rasa terharu apabila ibu bapa bercakap ataupun berkomunikasi dengan anak-anak. Pandang mata anak-anak, peluk mereka, sentuhlah mereka. Okey, bila mereka ada masalah, mereka mengadu, mereka meluahkan, belailah mereka supaya mereka dapat merasakan bahawa mereka ini dihargai. Yang kedua adalah beri perhatian. Apabila sebut pasal beri perhatian adalah untuk apabila anak-anak ni berkongsi sebagai contoh, berkongsi masalah, berkongsi isu, mengadu, walaupun mengadu jatuh, luka dan sebagainya. Jadi ibu bapa ni perlu bagi perhatian, perlu bagi fokus kepada mereka, mendengar. Sekiranya ketika itu ibu bapa berada dalam keadaan yang sibuk, ibu bapa boleh memaklumkan bahawa okey, nanti mama tengah buat kerja, okey, nanti cerita. Bila keadaan itu berlaku, selepas itu berilah perhatian yang sewajarnya, yang selayaknya untuk anak-anak dapat
Okey. Yang ketiga adalah lakukan perkara yang mereka suka. Kadang-kadang untuk mengambil hati anak ni kita kena tahu. Ibu bapa kena tahu apa aktiviti ataupun apa perkara yang anak-anak suka. Sebagai contoh, kalau anak-anak suka bercucuk tanam, maka ibu bapa pun belilah tanah, belilah pasu untuk menggalakkan mereka ini ke arah aktiviti sihat seumpama itu. Yang keempat adalah beri penghargaan pada mereka. Kadang-kadang ibu bapa ni terleka ataupun terlupa untuk bagi penghargaan pada anak-anak. Penghargaan ini bukan saja dalam bentuk ganjaran ataupun bagi hadiah, tetapi dalam bentuk ucapan, dalam bentuk pujian, itu juga adalah satu penghargaan yang boleh ibu bapa berikan pada anak-anak. Mereka nakkan ucapan-ucapan manis itu. Jadi secara tak langsung mereka lebih rasa gembira, seronok dan mereka rasa sentiasa membantu ibu bapa mereka jika diperlukan. Yang kelima adalah mendoakan anak-anak. Doa ini adalah satu benda yang sangat penting, mendapatkan keberkatan, memberi keberkatan kepada anak-anak. Kalau sekiranya nak menampak hati anak ni, doalah banyak-banyak supaya anak-anak ni boleh dengar kata ibu bapa, boleh dididik dengan sempurna, mudah untuk mendengar cakap dan sebagainya. Seterusnya, di dalam hubungan institusi kekeluargaan, apakah kesannya pula jika ibu bapa tidak mengambil hati anak-anak? Yang pertama, hubungan kekeluargaan yang suram, yang pudar. Kalau kita tengok dekat sini, apabila ibu bapa ni dia tidak mengambil hati anak-anak, akan wujudnya satu perasaan dendam, satu perasaan yang marah, yang benci. Kerana apa? Kerana ibu bapa ni sentiasa nak mencari kesalahan anak-anak. Bila nampak anak aja, asyik nak marah, asyik nak membebel kan. Bila nampak aja anak-anak bergaduh sesama mereka ataupun anak bergurau senda sesama mereka, biasalah kan adik-beradik akan bergaduh, kadang-kadang elok, kadang-kadang tak elok kan. Di dalam hal tu, ibu bapa sentiasa nak mencari kesalahan mereka, sentiasa nak memberi hukuman kepada mereka, tidak memberi peluang kepada anak-anak mereka sendiri. Jadi apabila keadaan ini berlaku, maka hubungan kekeluargaan mudah jadi suram, muram, jadi pudar, sehingga menyebabkan anak-anak ni tidak seronok lah. Of course lah, sudah tentu tidak seronok berada di rumah. Yang kedua, wujud perasaan negatif. Apabila hubungan keluarga tu jadi suram, pudar, jadi wujud pelbagai perasaan yang negatif. Mereka akan ada satu perasaan yang terpendam, kerana mereka dah set dalam fikiran mereka bahawa bila mama balik aja, bila ayah balik aja, mesti kita kena marah, nanti kita kena pukul, kena ikut peraturan, kena buat apa yang mereka suka. Maknanya tak ada ruang untuk mereka bersukaria, untuk mencipta keseronokan dalam kekeluargaan tersebut. Yang ketiga, anak-anak suka keluar rumah. Sudah tentulah apabila ibu bapa ni tidak mengambil hati anak-anak, anak-anak rasa diri mereka tidak dipedulikan. Mereka merasakan bahawa apa sahaja tentang diri mereka, ibu bapa tidak ambil kisah. Jadi oleh itu mereka lebih gemar untuk mencari keseronokan di luar. Kalau kata anak remaja ni, mereka lebih percayakan kawan-kawan sebab mereka merasakan bahawa kawan-kawan tu yang boleh memberi satu keseronokan, kawan-kawan itulah yang boleh mengambil hati mereka, walaupun mereka tahu pada hakikatnya kadang-kadang perkara itu, benda itu sama ada benda itu baik ataupun tidak, mereka tidak peduli asalkan diri mereka dipedulikan, diambil hati. Dan yang keempat adalah anak-anak suka buat perangai. Kalau sebut pasal buat perangai ni, macam-macam pelbagai perangai yang anak-anak akan tunjuk dalam satu kekeluargaan ni. Ayah anak sulung macam ni, anak nombor 2 macam ni, anak nombor 3 macam ni dan sebagainya. Tetapi apabila mereka buat sebegitu, kadang-kadang mereka ni nakkan perhatian. Contohnya lah, mereka sepah-sepah rumah. Mereka tahu ibu bapa akan marah.
akan herdik mereka, akan membebel dengan mereka, tetapi nakkan perhatian tu. Apabila mereka nakkan perhatian tu menyebabkan mereka sengaja buat perangai. Sebab apa? Sebab mereka merasakan bahawa bilalah ibu bapa ni nak kenal hati budi mereka, bila ibu bapa ni nak tackle balik, nak pujuk mereka, kadang-kadang mereka tu nakkan pujukan, belayan dalam erti kata yang lain, mereka mahukan ibu bapa mengambil hati mereka dengan baik. Jadi perkara-perkara ini yang mungkin akan berlaku kesannya sekiranya ibu bapa ni tiada inisiatif untuk mengambil hati anak-anak mereka semasa berada di rumah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apakah pula kelebihan sekiranya ibu bapa mengambil hati anak-anak? Yang pertama, anak-anak akan menghormati ibu bapa. Baiklah ibu bapa, menghormati ibu bapa ini adalah satu perkara yang sangat penting yang perlu diterapkan dalam diri anak-anak. Jadi apabila ibu bapa telah mendidik ataupun mengambil hati anak-anak ni, maka anak-anak dia tahu nak menghormati, bagaimana cara-cara nak menghormati ibu bapa. Jadi dengan keadaan mereka ibu bapa yang bijak mengambil hati anak-anak, secara tak langsung anak-anak akan terpaut ataupun tersemat dalam hati mereka bahawa okey, ini ibu dan bapa yang perlu mereka hormati kerana mereka lah yang melahir dan mendidik diri mereka. Okay. Seterusnya yang kedua, anak-anak sentiasa gembira dan ceria. Okay. Apabila ibu bapa telah mengambil hati anak-anak, jadi anak-anak ni akan lebih seronok, mereka lebih gembira, mereka merasakan bahawa rumah itu umpama syurga untuk mereka, dan secara tak langsung mereka akan suka duduk di rumah, mereka akan memikirkan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian untuk mereka kekal berada di rumah. Kerana apa? Kerana mereka boleh melalui pelbagai aktiviti bersama dengan ibu bapa, dengan adik-beradik mereka. Sebab ibu bapa pun bijak mengambil hati anak-anak. Mereka merasakan bahawa dah tak ada tempat lain yang boleh mereka pergi, yang boleh mereka meluahkan selain daripada ibu bapa sendiri. Yang ketiga adalah memupuk kasih sayang yang berlipat ganda. Jika ibu bapa ni dia bijak ataupun pandai mengambil hati anak-anak, kasih sayang tu semestinya akan berlipat ganda. Mereka merasakan bahawa anak ibu bapa ni sesuai untuk mereka meluahkan, untuk mereka berbincang, untuk mereka berkomunikasi, untuk mereka meluahkan, mengadu dan sebagainya. Jadi secara tak langsung kasih sayang tu akan tercetus dengan berlipat ganda. Itu yang membuatkan anak-anak ni lebih bertambah selesa dengan ibu bapa mereka. Yang keempat adalah anak-anak lebih berdisiplin. Okey, bila sebut pasal disiplin ini, anak-anak akan lebih seperti biasa, anak-anak akan ikut segala apa yang telah dirancang untuk mereka, ataupun mereka sendiri tahu apa rutin harian mereka yang perlu mereka lakukan, lebih teratur, lebih sistematik. Jadi apabila keadaan itu berlaku, rutin itu berlaku, maka secara tak langsung anak-anak ni akan melahirkan sikap yang lebih berdisiplin dengan cara apabila ibu bapa ni mengambil hati anak-anak mengikut kesesuaian anak-anak itu sendiri. Justru itu, secara kesimpulannya, pada kebiasaannya anak-anak yang perlu mengambil hati ibu bapa. Tetapi kita kena ingat, ibu bapa juga perlu mengambil hati anak-anak. Kerana apa? Kerana supaya anak-anak ni akan rasa diri mereka dihargai, disayangi. Mereka merasakan bahawa diri mereka ini sentiasa diberi perhatian, diberi bimbingan, diberi tunjuk ajar. Jadi bukan kerana ibu bapa ni nak terlalu memanjakan anak, tetapi ibu bapa juga perlu diberi ruang dan peluang, di mana anak-anak juga perlu diberi ruang dan peluang untuk mereka diberi perhatian, untuk ibu bapa mengambil hati mereka. Pokok pangkalnya, ibu bapa perlu tahu cara dan teknik bagaimana nak mengambil hati anak yang bersesuaian dengan karakter anak masing-masing.
Okey, sekian saja. Selamat berjaya. Bye. Didik TV KPM